Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله صدق الله العظيم. Yang berbahagia Tuan Imam, anggota jawatan kuasa Masjid An-Naim Taman Sri Setia, ahli-ahli jemaah muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah diberikan kita usia umur yang masih lagi diizinkan oleh Allah bernyawa, bernafas di atas muka buminya ini, dan diberikan nikmat kesihatan dapat hadir ke rumah Allah subuh berjamaah, dan kita ambil sedikit masa berada dalam majlis ilmu Raudhatul Jannah Taman Syurga. Semoga mendapat rahmah, barakah dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, pada pagi ini sebagaimana dijanjikan kita masuk kepada tajuk terakhir, dan insya-Allah pada pagi ini kita dapat khatam buku Kelebihan Istighfar, Fadilat Istighfar. Pada muka surat 89, tajuk yang ke-33 adalah himpunan kesemua istighfar dalam buku ini yang sesuai dibacakan. Maknanya dia ulang semula, himpunan-himpunan. Tak tahulah banyak mananya. Maksudnya ada lebih kurang dalam, kalau kata bermula daripada muka surat pertama, ada sebanyak lebih kurang 30 istighfar, ataupun kita kata 30 bentuk istighfar, bacaan, zikir, doa yang bermakna mohon ampun. Istighfar tu bahasa Arab, tukar pada Melayu permohonan ampun. Jadi dia sebut baliklah bagaimana cara nak memohon ampun dalam bentuk doa, dalam bentuk zikir, dalam bentuk ayat-ayat daripada Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasanya saya tak baca semualah. Nak baca balik semua 30 tu mau pukul 12 karang pun tak habis. Jadi kita ambil yang penting-penting. Antaranya ialah yang nombor satu sekali ialah sebagaimana diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Istighfar. Yang ni harap-harapnya lah semua dah hafal lah. Bukan setakat hafal, kita amalkan paling kurang 2 kali, iaitu pagi petang. Itu paling kurang. Nak lebih tak ada masalah, lagi banyak lagi bagus. Itu Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi dia ajar kepada kita mohon ampun dengan Sayyidul Istighfar. Apa makna Sayyidul Istighfar? Penghulu. Sayyid makna penghulu, ketua. Sayyiduna dah. Sebab tu sebut betul-betul Sayyidu. Cuma kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam selawat tu dia jadi Sayyidi lah. Sebab ada perkataan ala. Asalnya Sayyidu. Sayyidu makna penghulu, ketua. Kita berselawat oleh kerana adanya hadapan tu perkataan ala, maka automatik baris depan jadi baris bawah. Ala Sayyidina. Sayyidina penghulu kami, ketua kami. Mana kata pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut betul-betul dalam selawat, jangan baca Sayyidina. Sayyidina tu budak-budak duk main tu. Permainan Sayyidina tu dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maulah betul dari segi insya-Allah dapat pahala. Allahumma salli ala Sayyidina.
Sama juga dalam tahiyat akhir. Tak, tahiyat akhir pun sama juga. Selawat Ibrahimiyah tu Sayyidina Ibrahim. Jadi perkataan sayyidu tu sayyidul istighfar, sayyidul ayyam, semalam Jumaat kan. Semalam ialah sayyidul ayyam, penghulu segala hari. Sayyidul malaikah, penghulu segala malaikat, Jibril. Sayyidul anbiya wal mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tanya, apakah yang paling afdal? Banyak-banyak doa, permohonan, wirid, zikir, ayat-ayat Al-Quran yang dikatakan sebagai istighfar terbaik, ambil daripada pengakuan Nabi, ambil daripada pengiktirafan Nabi. Dan Nabi tidak bercakap kosong, melainkan wahyu kepada baginda. Nabi kata, inilah istighfar terbaik, iaitu Sayyidul Istighfar yang saya bacakan tadi. Jadi sama-sama kita amalkanlah. Saya tak perlu ulang lah, sebab sebelum ni pun dah ada bab ini. Tak, paling kurang pagi sekali, petang sekali. Lebih pada tu lagi baik. Kemudian dibacakan juga doa Nabi Adam alaihi salam. Doa atuk kita, tak, moyang kita, tak, manusia pertama, nabi yang pertama itu Nabi Adam alaihi salam, iaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini pun semua hafal ko insya-Allah. Tak, kita hafal, kita ingat, kita selalu baca. Pengakuan kezaliman diri kita. Itu dari segi bahasanya lah. Pengakuan kita ni zalim. Zalim dalam erti kata apa? Zalim bukan makna, yalah, zalim bukan makna nak bunuh orang, bukan makna tu. Makna zalim mana apa? Dosa. Dikaitkan zalim itu dengan dosa. Segala bentuk dosa itu adalah zalim. Tak semayang, zalim. Tak, kalau pok-pok liberal ni, selagi tak kacau orang, tak zalim. Tak semayang, mesti buat apa? Aku tak semayang. Tak, aku buka aurat, mesti buat apa? Aku buka aurat, aku tak kacau orang. Oh, tak berdosa lah bagi dia. Tak, kita tak. Diajar kepada kita, apa sahaja jenis dosa adalah zalim. Tak semayang, tak tutup aurat. Tak, maka pengakuan kita ni zalim, berdosa, ada sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Quran, dalam kisah Nabi Adam berdoa selepas melakukan kesalahan memakan buah khuldi, dengan lafaznya yang semua kita hafal, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan, aku melakukan dosa, aku zalim pada diri aku, wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalaulah engkau ya Allah tak ampun, kalaulah engkau ya Allah tak maafkan, tak kasihan, tak rahmat kami ini, lanakunanna minal khasirin, maka kamilah orang yang rugi, serugi-ruginya, paling rugi. Maknanya kalau tak istighfar ni rugi, tak minta ampun ni rugi. Kalau Allah tak ampun dosa, adalah satu kerugian yang besar. Baik, kemudian daripada 30 tu saya ambil sikit lagi, iaitu doa yang melibatkan istighfar, yang melibatkan ibu bapa. Jangan lupa ibu bapa kita sebagai anak yang soleh. Kan Nabi kata, apabila meninggalnya seorang anak Adam, mudah tak ada peluang nak beramal. Apabila masuk kubur, tak adalah peluang nak beramal. Tertutuplah pintu amalannya, tutup file dah, kecuali 3 perkara. Sedekahnya, sedekatun jariah, ilmu yang diajar pada orang lain amal, dia dapat walaupun dah mati. Dan yang ketiga yang berkait dengan tajuk kita ialah waladun salihun yad'u lahu, anak-anak soleh yang mendoakan kepadanya makna kepada mak dia, pada ayah dia, walaupun ayahnya, mak ayahnya dah pergi. Maka setiap kali doa anak-anak tu dapat pahala kepada si mati, si ayah, si ibu yang telah berada di alam barzah. Jadi antara doanya, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Ini ayat Quran daripada surah Nuh. Boleh kita baca, ataupun boleh juga ambil daripada doa yang masyhur yang diajar di sekolah-sekolah rendah. Saya cikgu sekolah rendah, yang diajar di sekolah-sekolah rendah, di pasti-pasti di sekolah-sekolah tadika, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani
saghira. Boleh juga. Janji kita doa pada mak ayah kita yang telah pergi. Setiap kali kita berdoa, kita dapat pahala, dan pahala itu pun dapat pada mak ayah kita yang telah pergi, yang berada di alam barzah. InsyaAllah. Itu dari segi istighfar yang melibatkan mak dan ayah kita. Seterusnya ialah istighfar yang melibatkan umat Islam. Istighfar melibatkan umat Islam. Tak, makna kata kita nak, bukan kata kita seorang nak masuk syurga. Syurga Allah tu luas, jangan risau. Tak, kalau semua umat Islam masuk pemuat. Tak, syurga Allah tu amat-amat luas. Jangan kita seorang nak masuk syurga. Maka kita juga mohon keampunan. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini pun rasanya selalu kita dengar lafaz-lafaz sebegini, selalu kita baca insya-Allah. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Kalau semalam khutbah Jumaat dia jadi rukun. Tak. Kalau tak ada doa untuk muslimin muslimat ni, batal tak? Rukun khutbah. Salah satu rukun khutbah ialah berdoa kepada muslimin dan muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ataupun kita boleh ambil juga satu lagi doa sebagaimana doa dalam solat jenazah. Takbir keempat. Tak, takbir keempat. Baca apa takbir keempat? Takbir ketiga untuk si mati, untuk jenazah. Jadi takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Maka sambunglah wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Ini pun ayat Quran juga ni, surah Al-Hasyr. Dalam surah Al-Hasyr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Itu pun sama untuk orang-orang yang telah mendahului kita, yang telah pergi mendahului kita. Kita mohon keampunan kepada kita, wa li ikhwanina. Ikhwan ni pun dah jadi, rasanya dah jadi perkataan Melayu kot. Ikhwan daripada perkataan akhun. Ikhwah, ukhuwah. Ada ukhuwah, apa makna ukhuwah? Mengeratkan ukhuwah. Ukhuwah maknanya persaudaraan. Persaudaraan makna saudara-saudara kita yang sama-sama seakidah, sama-sama seislam, sama-sama agama, maka sentiasa berada dalam bacaan doa keampunan pada Allah Taala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan engkau letakkan dalam hati kami ni ada ghil. Apa makna ghil? Ghillan, dendam, kesuman, hasad, dengki, apa sahajalah yang berkait dengan busuk hati itu adalah satu perkara yang malang. Kita sama Islam ni ada benci, dendam, kesumak, busuk hati, iri hati sehingga melibatkan permusuhan. Jadi Allah ajar pada kita dalam Al-Quran, Nabi ajar pada kita dalam doa. Jangan simpan benda tu. Kalau boleh biarlah mati kita dengan tenang. Aku tak ada benci sesiapa lah. Aku tak ada musuh siapa-siapa lah. Aku tak simpan dendam siapa-siapa lah. Sebagaimana doa ni. Wala taj'al fi qulubina ghilla. Ya Allah, janganlah ada dalam hati aku ni dendam, benci, hasad, dengki, bermusuh dengan saudara-saudara aku yang kita kata ikhwanina, saudara-saudara tadi. Kecil-kecil kau, tak kira lah kecil-kecil kau, besar-besar kau. Kan baru sambut raya kan, selalu sebut maaf zahir batin. Baru habis dah Syawal kan, tapi ada lagi jemputan raya esok. Hebat betul orang Melayu. Hebat betul orang Melayu beraya dah. Zulkaidah dah ni. Kita dah Zulkaidah dah. Kenduri ustaz. Siapa dia kahwin? Kahwin apa? Raya. Hebat. Tak apalah. Dah budayanya macam tu, nak buat macam mana? Jadi bila kita raya ni, kita kata maaf zahir dan batin. Batin tu ada dalam, tak ada. Allah ajar dalam, sebut dalam Quran, Nabi pun baca. Wala taj'al fi qulubina ghilla. Ya Allah, jangan sampai hati kami ni ada dendam, permusuhan, hasad, dengki, sampai mati kami tak bermaafan, sampai mati kami tak selesai, tak settle. Na'udzubillah. Selesailah masa hidup ni, masa sihat. Hak kecil-kecil tu setakat
Setakat lain color politik tu tak ada masalah. Dia color lain, kita color lain, tak ada masalah. Masing-masing pangkah lah kamu nak warna apa. Jangan sampai tak bertegur siapa, jangan sampai bermusuh, jangan sampai kenduri tak hadir, jangan sampai macam-macam. Sebab kita tidak ada ghillan. Beza pandangan tu biasa. Tak. Mazhab lain-lain, aliran lain-lain, ada salafi, ada wahabi, ada syairah, ada kecil-kecil macam ni, tak ada masalah lah. Yang penting ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai duk bermasa muka tak bertegur siapa. Ini yang diajar kepada kita. Wala taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Baik, seterusnya sikit lagi. Yang dihimpunkan ialah tu saya ambil yang paling mudah lah. Yang paling mudah, yang paling ringkas, baru je baca pada maghrib lepas, itu subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdika, segala pujian padamu ya Allah. Astaghfiruka, aku mohon ampun, mohon keampunanmu ya Allah. Wa atubu ilaik, dan aku bertaubat padamu ya Allah. Baik, sebagai penutupnya, habis dah tu kitab kita ni, saya nak kongsikan ringkas, iaitu 10 beberapa kelebihan istighfar. Fadilah istighfar yang utama. Okey, kita banyakkan istighfar, insya-Allah dapatlah fadilat-fadilat yang saya kongsikan dengan tuan-tuan ini. Baik, apabila kita sentiasa beristighfar, lidah kita basah dengan astaghfirullahalazim, lidah kita basah dengan rabbana zalamna anfusana, lidah kita basah dengan rabbighfirli wa liwalidayya, apa sahaja bentuk istighfar. Yang pertama kata para ulama, fadilatnya ialah iaitu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor satu sekali ialah dia dapat fadilat ikut sunnah Nabi. Kerana Nabi walaupun maksum tak berdosa, Nabi banyak istighfar. Tak kata sayang ke Nabi, kena tiru Nabi lah. Aku sayang Nabi, aku nak jadi umat Nabi, nak bangkit di mahsyar, aku nak duduk dengan syafaat Nabi. Tak, maka ikutlah cara hidup Nabi. Maka Nabi hidup dia, amalan dia basah dengan istighfar walaupun dia tak berdosa. Dan disebut dari riwayat sehari 70 kali. Itu satu riwayat. Mari pula hadis lain, riwayat lain 100 kali. Tak kisahlah 70 kali ke 100 kali ke, yang penting kita faham Nabi banyak beristighfar walaupun tak berdosa. Yang kita banyak dosa ni, jadi kita banyakkan istighfar, insya-Allah dapat pahala kelebihan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, disebut oleh para ulama, kelebihan istighfar ialah Allah ampun dosa. Keampunan dosa tu dapat, insya-Allah. Tapi dengan ikhlas lah. Sebab tu kalau dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, hendaklah kamu bertaubat dengan taubat nasuha. Taubat nasuha maknanya taubat sungguh-sungguh. Samalah istighfar pun. Bukan istighfar sekadar nak saja-saja, sekadar nak ikut orang istighfar, aku istighfar, imam istighfar, dah aku makmum ni, aku istighfar juga. Istighfar dengan penuh khusyuk, hudurul qalbi. Maka barulah betul-betul minta astaghfirullah, ya Allah aku minta ampun, maka Allah ampunkan dosa. Tak, Allah ampunkan. Fastaghfiruh, selalu kita dengar dalam khutbah kan, ujung tu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Habis khutbah pertama. Khutbah pertama, kalau kita dengar khutbah Jumaat ni, khutbah pertama diakhiri dengan apa? Fastaghfiruh, minta ampunlah sungguh-sungguh. Innallaha ghafurur rahim. Allah tu Maha Pengampun, diampunkan. Janji meminta sungguh-sungguh, taubat betul-betul, keampunan itu dapat kepada orang beristighfar. Itu yang kedua. Yang ketiga fadilat beristighfar ialah akan dipermudahkan urusan, dikeluarkan daripada kesempitan hidup. Urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada ayat yang orang Melayu duk baca hafal, apa dia, orang Melayu panggil apa ayat tu? Ayat 1000 dinar. Sebenarnya tak ada hadis pun, tidak ada riwayat yang mengatakan ayat tu namanya 1000 dinar. Mana datang 1000 dinar, wallahu alam. Tak kena tanya orang tua-tua dulu-dulu. Tak, ayat 1000 dinar. Orang Melayu duk panggil ayat macam tak apalah. Ayat Quran tu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa takut pada Allah, bertakwa pada Allah, ada makhraja. Yaj'al lahu makhraja. Makhraja makna apa? Kalau orang mengaji ilmu tajwid, makhraj ni tempat keluar huruf.
Tak, mana tempat keluar huruf ain, mana tempat keluar huruf sad, itu makhraj, ilmu tajwid. Tapi bila Allah kata wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Makhraja makna jalan keluar kepada masalah-masalah, kesempitan-kesempitan hidup kamu. Maka banyak bertakwa pada Allah. Banyak takut pada Allah. Bila takut pada Allah, dia teringat dosa. Allah, takutnya dosa aku banyak, takutnya Allah tak ampun, takutnya masuk neraka, maka dia banyak beristighfar. Maka Allah akan beri kelebihan, insya-Allah. Urusan kita, kesempitan hidup ke apa masalah ke, akan dipermudahkan, insya-Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, dilapangkan rezeki. Dilapangkan rezeki. Ayat tadi jugalah, jangan berhenti sampai situ je. Ayat 1000 dinar bukan sampai situ saja. Ayat 1000 dinar tidak berakhir dengan yaj'allahu makhraja. Ayat 1000 dinar ada lagi hujung tu, yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhu. Kelebihan yang keempatnya wa yarzuqhu, Allah akan beri rezeki. Dilapangkan rezeki. Syarat banyak istighfar. Banyakkan istighfar. Yalah, usaha tu usaha jugalah. Jangan pula silap faham. Mentang-mentang istighfar dapat rezeki, duduk kat rumah. Itu dia panggil Jabariyah. Tak mau usaha. Usaha, ikhtiar, rajin, sambil-sambil tu banyakkan istighfar. Wa yarzuqhu lah, insya-Allah. Rezeki akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, fadilat beristighfar ialah meningkatkan kekuatan jiwa, dalaman kita. Kekuatan dalaman. Istighfar mempunyai pengaruh yang kuat dalam semangat spiritual manusia. Apabila kita rasa kita ni berdosa, kita rasa perlu kepada zat yang maha agung supaya memaafkan kita. Hidup tak tenang, tuan-tuan. Bayangkan orang kalau aku rasa bersalah dengan mak aku. Semalam mak aku telefon, aku tak sempat jawab. Aku tak call balik pun. Pagi ni baru mari mikir. Kan tu baru dengan mak tu. Mungkin mak kita ada urusan, ada hajat, telefon kita malam-malam, kita pun terlepas, kita miss call. Udah miss call, tak call semula. Sibuk dengan urusan macam-macam lah. Kita pun rasa bersalah. Tak tenang kita. Nak pergi kerja pun tak tenang. Nak makan pun tak selera. Duk rasa bersalah dengan mak tu. Telefon cepat-cepat. Telefon, mak, minta maaf. Pasal apa malam tadi telefon, minta maaf lah. Tak sempat macam-macam cerita lah, minta maaf tu. Tu baru dengan mak. Dengan Allah. Lagu tu lah dengan Allah pun. Allah bagi banyak macam-macam kat kita. Nikmat macam-macam. Nikmat sihat, nikmat rezeki. Tak ada kira lah nikmat Allah tu. Allah permudahkan urusan kita. Begitu kita buat main-main dengan Allah. Semayang pun lewat. Masjid pun tak mari. Kalam Allah pun tak berapa nak baca. Maka kita rasa bersalah. Kita rasa tak tenang. Maka naknya mencari ketenangan. Pulang pada Allah. Balik pada Allah. Taubat pada Allah. Banyakkan beristighfar. InsyaAllah meningkatkan kekuatan kita. Yang keenam, fadilat beristighfar ialah merasakan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia panggil apa? Taqarrub. Taqarrub daripada perkataan qarrab. Bertaqarrab dalam bahasa Arab. Bertaqarrab, taqarrub ni makna daripada perkataan qarib. Kan bahasa Melayu juga menggunakan perkataan qarib. Qarrab, yuqarrib. Karib, kawan karib, sahabat karib. Tak lama lagi insya-Allah, lebih kurang dalam sebulan lagi kot, kita nak sambut raya apa? Raya Korban. Mana datang perkataan korban? Daripada perkataan qurbah. Al-qurbah. Qurban, qarib, kataan sama. Makna ibadat korban ni untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisahlah berapa ratus pun kita rela korbankan. 700 ke 800 ke, itu ibadah korban. Apa makna korban? Daripada perkataan qurbah, qarib, taqarrab, dan istighfar pun sama. Bila kita beristighfar, kita rasa taqarrab, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menyebut nama Allah, astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim, doa apa tadi, sayyidul istighfar tadi, maka fadilatnya ialah rasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Allah, taqarrub, dan rasa diri kita akan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yang ketujuh,
Yang ketujuhnya ialah yang ni panjang sikit lah, tapi tak apa, saya tak baca semua. Yang ketujuhnya ialah akan mendapat perlindungan daripada syaitan. Setan kan biasalah dia buat kerja dia. Setan ni kerja dia apa dia? Menghasut, menggoda, menyesatkan manusia. Bagi orang yang tak banyak beristighfar, bagi orang yang tak beristighfar, tak bertaubat, istighfar pun tidak, bertaubat pun tidak, oh tepuk tanganlah setan. Geng aku dah ni. Tak, boleh jadi dia pun terkejut. Lebih teruk pada aku. Tak. Setan kata mun lebih teruk pada aku dah. Dia tak risau dah setan. Hak jenis tak bertaubat, hak jenis tak istighfar ni. Tapi kalau kita beristighfar, banyak bertaubat, maka insya-Allah Allah lindung kita daripada hasutan syaitan. Syaitan tidak akan berhenti daripada menghasut manusia untuk melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berkaitan dengan bagaimana nak menjauhkan diri daripada syaitan, banyak beristighfar, banyak bertaubat, tidak terjebak dengan dosa-dosa, tak terjebak dengan perkara-perkara maksiat, yang mana tempat-tempat maksiat, contoh tahu dah tempat maksiat mugi juga, tak, maka di situlah syaitan suka sangat, tak, menghasut, menggoda, menyesatkan umat manusia. Dan yang terakhir yang ke-8-nya ialah, ini ada disebut dalam riwayat menyebut, orang yang banyak beristighfar akan dilindung daripada musibah, bala, bencana, musibah. Tak? Allah Subhanahu Wa Taala boleh je nak turunkan bala ke atas satu kaum. Allah Subhanahu Wa Taala boleh je nak turunkan bencana, balasan kepada satu negeri, satu kampung, satu tempat, satu kaum. Tapi tiba-tiba ada lagi sebahagian manusia yang di situ ada mustaghfirun. Ada mustaghfirun kat situ. Maka Allah boleh tarik bala tersebut. Allah boleh alihkan musibah tersebut kepada orang-orang yang tak beristighfar. Nak turunkan bala, tiba-tiba ada lagi mustaghfir, wahum mustaghfirun. Ada orang-orang, ulama-ulama, wali-wali Allah yang duk beristighfar, walaupun majoritinya lalai leka, walaupun majoritinya orang kampung tu, masyarakat tu, kaum tu tak beriman ke apa ke, tak semayang ke apa ke, tapi ada sebahagian kecil inilah tumpang berkat dia istighfar, maka musibah tu lari, mengelakkan musibah. Sebab tu kita nak keluar rumah ke, nak apa ke, baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah tawakkaltu ala Allah, Bismillahilladzi, semua sekali tu. Dan termasuk juga jangan lupa istighfar. Astaghfirullahaladzim. InsyaAllah berkat istighfar tu, musibah tengah jalan ke apa ke akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Rasanya cukuplah setakat tu tuan-tuan. Pada pagi ini ringkas sahaja, dan alhamdulillah kita dapat khatam. Habislah buku ni, kitab ni yang kita baca sejak daripada 2019. Walaupun nipih, makan masa 4 tahun jugalah. Alhamdulillah, daripada 2019, walaupun tak ada terbayar sangat ni, tapi kita ambil masa 4 tahun, alhamdulillah hari ni khatam kitab ini. Jadi saya akan bincang dengan pihak AJK Masjid buku apa pula nak baca, dan insya-Allah kita sambung lagi, kita jumpa lagi pada bila? Malam besok ya. Malam besok, saya mohon maaf lah, pagi esok saya balik kampung. Cuti sekolah bang. Rumah pun kat sana. Rumah pun kat kampung, masih lagi berpantang kat kampung ni. Jadi saya mohon maaf lah, esok mohon ditangguhkan, kan jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Alhamdulillah dapat kita khatam. Terima kasih perhatian tuan-tuan, dan kita jumpa pada pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.